taklimat kaedah peperiksaan alternatif ni. Okey, saya serahkan kepada Ketua Program Puan Hajah Nuraini untuk sampaikan tentang ni lah kaedah taklimat peperiksaan alternatif. Dipersilakan Puan Nuraini. Okey, terima kasih Cik Syamudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni saya nak sharekan sikitlah pasal kaedah penilaian alternatif ni. Okey. So untuk semester ni macam juga semester lepas, penilaian akhir kita akan berlangsung secara dalam talian. Okay, so maknanya awak tak perlu datang politeknik, just sit paper dekat rumah. Okay, kaedahnya adalah lebih kurang macam yang lepas. Okay, so tarikh ikut tadilah yang macam Cik Syam cakap tu. Okay, sama ada kaedah yang boleh digunakan adalah online test, take home test, portfolio, tugasan, case study dan juga interview. Tapi untuk awak, kami dah bersetuju untuk menjalankan online test. Okay, soalan tak banyak, ada 2 soalan je. Okay, so 2 soalan perlu dijawab dalam masa 1 jam. Okay, setengah jam pertama awak kena lengkapkan 1 borang mengisytiharkan bahawa awak tidak akan meniru. Okay, setengah jam pertama serta beberapa dokumen yang perlu awak isi dan juga taklimat yang akan diberikan oleh pensyarah masing-masing. Okay, sejam berikutnya adalah masa menjawab soalan sebanyak 2 soalan. Okay, dan setengah jam yang terakhir adalah untuk menghantar kerja awak tadi dekat, biasanya kami cadangkan untuk letak dalam sidas lah. So awak ada masa 2 jam, 1 jam sebenarnya untuk jawab soalan tadi. Okay, dan untuk semester ni penilaian awak adalah 80% untuk penilaian berterusan, kerja khusus awak, tugasan, kuis, apa lagi, ujian. Kita nilai 80%. Sebelum ni kan 50% kan, daripada katalah awak dapat 80/100, maknanya markah awak adalah 40. Tapi kali ni kita akan kira tu sebagai 80%. Kalau dapat 100 markah, 100/100 PB, maka markah PB awak untuk semester ni adalah 80. Itu kalau dapat 100% lah. Okay, then soalan yang awak perlu jawab, 2 soalan tadi adalah bernilai 20%. So 2 soalan 100 markah. Okay, dan kalau dapat 50 markah, 50/100 darab dengan 20 markah, 20%. Jadi itulah markah penilaian akhir awak. Okay, walaupun 80/20, okay, tetapi kena ingat, okay, awak perlu juga sit peperiksaan akhir. Sekiranya awak tidak hadir peperiksaan akhir, maka kami boleh gagalkan awak, sebab syarat untuk lulus kursus, okay, subjek awak ni adalah wajib kursus-kursus yang ada penilaian akhir. Okay, semua pelajar wajib untuk menduduki peperiksaan akhir. So dia punya kaedah dia sama. Okay, peraturan dia sama. Jadi walaupun awak dah dapat markah PB awak dah 40/80. Okay, 40 salah. Katalah 80/100. Okay, so kita kira 80% kan. So kiranya awak dah lulus dah subjek. Contohlah subjek saya DJJ 20073. Okay, awak dah lulus sebenarnya. Tapi kalau awak tak sit PALT ni, awak tak masuk, maksudnya awak akan fail. Dikira tidak hadir peperiksaan akhir. Okay, jelas tak semua? Peperiksaan akan berlangsung dalam masa 3 minggu. So kami di unit peperiksaan akan susunkanlah jadual awak dan insya-Allah tak clash lah. Kita akan susun semua subjek yang sepatutnya awak perlu ada final exam. Okay, termasuk juga matematik, sains. Okay,
So sekiranya awak ni nanti ada masalah untuk internet masa nak jawab nanti, awak boleh bagi tahu kami kat mana kedudukan awak dan politeknik yang terdekat atau college community yang terdekat. Sebenarnya awak boleh tumpang dekat sana, tapi inform kami lebih awal, supaya takutlah nanti kata tak cukup akses internet, tak boleh nak hantar. Kalau misal kata awak nak buat exam tu dekat rumah nenek awak sekalipun yang ada line internet yang bagus, line internet memang superb lah, boleh awak buat kat mana-mana pun boleh, tetapi peraturan peperiksaan masih sama, dilarang meniru. Kiranya anda ditangkap meniru, maka satu penilaian lain akan dilaksanakan. Satu kelas, bukan je awak sahaja. Contoh, student A dan student B jawapannya sama sebiji. Sama. Jadi bila kami dah semak, ada yang jadi macam tu. Walaupun satu soalan jawapannya yang sama, memang tak ada ubah langsung, maka peperiksaan kali kedua akan dijalankan untuk semua kelas, untuk subjek tersebut. Kita ulang balik. Itu kali kedua. Kalau kali ketiga ada lagi, kita ulang lagi. Kalau tak juga, nanti kita akan, sekiranya ada yang melanggar peraturan, maka kaedahnya samalah macam yang lepas-lepas. Kita akan buat kita akan jatuhkanlah hukuman mengikut yang sepatutnya. Macam garis panduan penilaian peperiksaan yang ada sekarang ni. 2 jam. 30 minit pertama nanti dia akan buat secara ni, memang akan buat secara Teams. Dia akan buat secara Teams pensyarah. Ni bezanya lah. Pensyarah tu yang akan terima soalan. Kalau sebelum ni, kalau kaedah fizikal, pensyarah jabatan lain yang akan jaga. Ni norma baru, pensyarah yang mengajar tu akan terima soalan, pensyarah tu akan upload dalam SIDOS. Pensyarah tu akan maklumkan pada pelajar bila dah tiba masa, nanti dia on Teams. So 30 minit pertama tu pensyarah akan baca panduan, garis panduan bla 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 bla. Dia dah tiba masa, lepas tu dia onkan soalan dalam SIDOS, dalam SIDOS. Dalam SIDOS. Lepas tu nanti dia akan mula jawab lah. Dia akan mula menjawab untuk tempoh 1 jam. Bila masa dah tempoh 1 jam tu, untuk JKM kita tak expect untuk awak setakat ni lah. Kita tak expect untuk awak online sepanjang masa. Saya ada CCTV yang terbaik di dunia. Saya ada CCTV yang terbaik di dunia, dan memang walaupun CCTV tu saya tak boleh nak kawal dan tak ada pun report untuk saya, tapi CCTV tu korang fikir sendirilah bagi yang Muslim. CCTV daripada Allah. CCTV yang the best brand in the world. CCTV tu yang akan jaga korang. So kalau korang rasa korang nak ni, tepuk dada dan selera lah. Besok dengan diploma ni korang akan cari rezeki, cari kerja. Kalau dengan cara menipu, korang rasa korang boleh lepas, mungkin hari ni boleh lepas. Alah, kan pensyarah tahu pun, betul. Memang kami tak tahu. Kami tak boleh nak kawal. Ini luar kawalan, norma baru. Betul. Kami tak tahu tapi mungkin kesannya bukan pada diri kita, mungkin kesannya bukan pada anak kita, tapi kesannya takut pada cucu kita. Tu je lah. Dan saya nak highlight lagi satu. 30 minit dan 1 jam. Kamu jawab bila cukup 1 jam, nanti pensyarah awak kena masuk balik Teams ke macam mana, itu budi bicara. Itu pun saya tak letakkan macam ketetapan pada pensyarah sama ada 1 jam tu dia mesti online sepanjang masa dengan student. Itu pun terpulang. Kalau nak
Kalau sekiranya ada persoalan nak kamu berdepan dengan kamera on kamera ke, itu terpulang. Kalau tak nak pun terpulang. Tapi bila cukup masa untuk setengah jam yang berikutnya, untuk nak upload soalan, tu kena jumpa balik lah. Kena jumpa balik secara online untuk kamu submit. Sekiranya ada masalah, macam tadi Puan Haji bagi tahu, sekiranya ada masalah dengan line, sekiranya ada masalah, kamu WhatsApp. Contohnya exam mula 8.30 sampai 10.30. 8.30 sampai 9 tu taklimat. Pukul 9 mula jawab. 9.10. 10 maknanya dalam tempoh 10 ke 10.30 tu kamu kena upload. Maknanya tempoh masa kalau misalnya kata line tak okey, kamu WhatsApp pada pesara tu. WhatsApp. Saya rasa kalau WhatsApp tak ada masalah. WhatsApp asalnya tak ada masalah. Okey, untuk nak WhatsApp tu, okey, lupa. Saya pasti nanti Puan Haja dah bagi tahu. Dia mesti dalam format PDF. Okey, mesti dalam format PDF. Bukan image. Okey, pada handphone awak, kalau guna laptop tak apalah. Kalau guna laptop tak apa. Kalau guna handphone, kamu nak scan, ambil snap guna handphone. Okey, awak guna masuk Google Play, awak download Cam Scanner. Okey, awak download Cam Scanner. Dia dapat CAM SCANNER, Cam Scanner. Okey, awak download tu nanti. So dalam tempoh setengah jam dulu. Kalau ada masalah, kamu terus WhatsApp. Kalau sekiranya kamu hantar melepasi 2 jam tu, pensyarah ada hak atau kuasa untuk tak terima jawapan awak. Okey, jawapan awak. Okey, tentang plagiat tu, okey, ni ada ni. Okey ni dah ni ada dalam garis panduan sebenarnya. Akan dilaksanakan cara guna platform CDOS, platform CDOS dan buat secara atas talian. Okey, syarat kelayakan pelajar ni adalah seperti inilah, klausul 13. Ada berapa orang KP yang dapat surat tunjuk sebab? 16. Ada 8. 8 orang. Ada 8 orang pelajar JKM yang dapat surat tunjuk sebab kehadiran kurang 80%. Kehadiran orang 80%. Nanti semua ni saya nak jumpa secara online nanti ni. Orang-orang 8 orang ni saya nak jumpa secara online. Kalau dia tak jumpa, memang automatik gagal lah. Okey, saya takkan terima. Okey, saya bukan setakat nak tengok surat je, saya nak jumpa orangnya, nak dengar penjelasan secara lisan. Okey, ini tentang klausul kehadiran. Kehadiran semasa peperiksaan alternatif. Sama juga kehadiran, mesti hadir. Mesti hadir, maknanya pesara akan ambil attendance macam biasa, macam dalam kelas juga. Dia akan ambil attendance, mana awak mesti hadir. Walaupun 80%, okey, awak mesti hadir. Mesti hadir. Kalau tak hadir memang confirm GB GB pula. Gagal untuk subjek tu. Gagal untuk subjek tu. Okey, bagi pelajar yang tidak menghadiri, ni saya kena baca ni supaya kamu jelas. Yang tidak menghadiri atau menghantar PLT pada tempoh masa ditetapkan dalam jadual waktu PLT, tu yang tadi cakap, kena hantar dalam tempoh 2 jam. Atas alasan yang menasabah atau mendapat kebenaran bertulis daripada pengarah dan pelajar yang sakit dengan pengesahan pegawai perubatan, semua markah PBB akan diambil kira. Ini untuk kes-kes tertentu lah. Okey, pelajar boleh mohon untuk menduduki PLT khas di UPEP secara bertulis melalui email bla 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 and so on. Okey, syarat khusus. Okey, ni biasanya kalau ni lah, selalunya kalau ada kes tiba-tiba paper pagi tu accident, accident jatuh motor lah apalah. So kalau you nak ni first bila jadi tapi nak elak bila jadi benda tu, first terus bagi tahu pada PA on the spot. Ingat dalam tempoh minggu tu exam sedang berjalan, bagi tahu PA on the spot. Dan yang kedua, tolonglah bagi bukti. Bukti masa jadi tu, masa kejadian tu baru-baru jadi, bagilah bukti. Ambillah gambar, bukti masa, gambar kamu tergolek ke tepi jalan ke apa ke. Kalau tak minta orang tolong orang. Sebab ni penting. Ni penting sebab ingat dalam tempoh tu exam sedang berjalan. Okey, exam sedang berjalan. Sama juga kalau kamu jumpa kalau kita exam secara fizikal, face to face tu lain. Masalahnya kita secara maya kita tak jumpa. Serba-serbi secara maya.
Okey, so bagi pelajar tidak menghadiri atau menghantar PAT tanpa alasan yang munasabah atau pelajar yang dihalang menduduki, ni yang tadi dah yang 8 orang tu, kalau dia tak kemukakan surat tunjuk sebab dengan alasan yang kukuh yang diterima oleh jabatan, okey, boleh diberi grade F dengan nilai mata 0.00 bagi kursus berkenaan. Okey, pelajar akan dikira telah mengambil dan gagal kursus berkenaan. Okey. Next. Okey, ini borang. Mana setiap kali peperiksaan akhir nanti, awak akan dikenaki untuk print out borang ni. Contohnya saya kata final exam ni awak ada 4 paper, awak kena print out borang ni 4 helai, tulis secara tangan, handwriting, tulis secara handwriting, semua ni isi untuk kos yang berkaitan lah. Isi lengkapkan, kemudian sign hidup, sign bukan type sign. Lepas tu dah siap, dah sign apa semua, snap gambar ni macam saya cakap, snap dan jadikan PDF dan awak hantar kepada pensyarah, sama ada ikut SIDOS ataupun WhatsApp lah. Ini sebagai borang akuan pelajar bahawa kamu tidak akan meniru. Okey, saya mengakui bahawa segala maklumat yang telah didokumentasikan dalam tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri. Tiada sebarang unsur-unsur plagiat, melainkan petikan grafik dan gambar raja yang dinyatakan sebagai sumber rujukannya. Jika ada sebarang persamaan, dalam dokumen ini dan juga jika saya memalsukan sebarang maklumat yang telah didokumentasikan, saya bersedia untuk menerima apa-apa tindakan yang sewajarnya. Okey, mana saya ulang, untuk setiap paper final exam, bukan final exam, PLT nanti dia kena came up dengan ni. Ini bila nak hantar? Dalam tempoh setengah jam yang pertama. Bila dah hantar ni, baru pensyarah akan buka soalan dalam SIDOS lah. Okey, so itulah apa yang berlaku. Okey, 30 minit yang pertama, taklimat, kena hantar borang ni. Lepas tu 1 jam tu kamu dah boleh mula jawab. Okey. Dan dah habis masa nanti setengah jam yang berikutnya untuk kamu hantar jawapan. Okey, hantar jawapan. Right. Penyelewengan akademik seperti memplagiat apa-apa idea, penulisan, data atau cipta orang lain yang nyatakan dalam klausa adalah tidak dibenarkan. Okey, tolong. Ya. Okey, jujur dengan diri sendiri. Okey, pelajar yang telah dibuktikan melakukan penyelewengan akademik akan dimasukkan penilaiannya. Kita ada cara untuk kita nak kenal. Okey. Sama ada dia meniru ke apa ke, kita ada cara. Kalau ada bukti, kita compare tengok memang sama, itulah elakkan. Jangan disebabkan 2 orang meniru, 2 meniru satu kelas. Itulah bezanya kali ni. Satu kelas kena resit, kena ambil semula exam. Okey, kena ambil semula exam. So tak naklah macam tu kan. Okey, by right, korang kena ingat, ini 80% dah. PB korang dah 80%. Kalau korang complete, hantar semua apa yang kerja-kerja khusus yang sepatutnya korang buat dalam tempoh 15 atau 14 minggu ni, sepatutnya tak ada masalah tu, sepatutnya lah, kalau unless dia ada yang tak hantar lah. Okay, so kena pastikan bahawa awak tak tergolong daripada kelas awak tak tergolong, naya and dibuatnya kena ambil balik exam untuk paper tu disebabkan sekumpulan kecil, naya. Okay, so ingat. Alright, so ni SIDOS. SIDOS. Saya harap tak ada yang takut lah. Ni terutama yang pelajar yang SEM 6, SEM 7. Ada SEM 7 ni. Ada SEM 6, SEM 7. Saya pun tak pasti sama ada pensyarah semua pensyarah JKM takut ada yang tak guna platform ni. Ada yang tak pernah login ke, ataupun loginnya dah lama, lupa password. So settlekan. Tolong double check ni. Jangan ada masalah bila tiba ni. Sebab ingat, soalan kita akan upload kat sini. Nak hantar tak ada masalah. Kalau tak boleh masuk kat SIDOS untuk hantar submit, kita boleh hantar melalui WhatsApp. Boleh hantar melalui WhatsApp. Okey, so ni right, platform. Right. Setakat ni ada soalan tak? Okey. Tak ada. So saya rasa
Satu lagi pesanan saya ini dah 3.42. Saya janji pukul 4 saya nak stop, saya tak nak cakap panjang. Okey. Pada rakan-rakan, tolong rakan-rakan yang tak ada pada sesi taklimat ni, tolong panjang-panjangkan info ni. Tolong panjang-panjangkan info ni. Bila peperiksaan ni akan berlangsung, bila peperiksaan tadi, satu yang pasal apa tadi? Pasal pelaksanaan amali dan juga bengkel secara online ataupun virtual. Okey, tunggu maklumat terkini daripada pensyarah khusus masing-masing, subjek masing-masing. Okey, itu satu. Dan yang keduanya, ingat yang SEM 1 dan SEM 4 awak tertakluk atau awak terikat nanti bila dah boleh balik ke poli, awak akan kena ikuti khusus wajib untuk nak memenuhi keperluan hands-on korang. Hands-on korang. Okey. Dan yang ketiga berkaitan dengan pelaksanaan PLT ni dah diberitahu bahawa dia akan buat secara online. So, saya mengharapkan bahawa ambillah peluang ni. Dua soalan yang final exam. Macam sen lepas kita ada pelajar JKM yang dapat GPA 4.00. GPA 4.00. Okey, saya rasa macam JKM saja Puan ni. JKM je? Atau jabatan lain ada juga kot? Jabatan lain ada. Ada juga. Jabatan lain pun ada juga. Tapi JKM ada seorang dia je lah. JKM ada seorang je. Okey, so ambil peluang ni untuk nak upkan awak punya CGPA ke apa tu, tapi dengan cara jujur lah. Dengan cara jujur. Alright. So kalau ada apa-apa permasalahan, keliruan, kemuskilan, okey, tempat yang betul untuk korang rujuk, okey. Tempat yang betul untuk korang rujuk adalah pensyarah itu sendiri. Pensyarah itu sendiri. Bukan tanya kawan, ingat info kadang-kadang kaunter takut salah tanya kaunter, info tak betul. Info tak betul. Saya risau tu je. Okey. Yang paling saya risau ni yang tak datang petang ni. Saya silap dia tak tahu final exam ada ke tak. Saya silap nanti takut bulan 2 je datang. 2 bulan 1 datang. Datang ke Poli Melaka. Walau kita dah beritahu tak ada. Ataupun nanti untuk final exam pun dia datang juga. Bulan ujung bulan Januari, 22 Januari. Okey. So datang taklimat tak nak datang. Okey. So tolong sampaikan maklumat tu pada rakan-rakan yang tak ada, dan tolong kalau ada kekeliruan, kemuskilan, tanya sumber yang betul, kaunter yang betul. Jangan salah info. Okey, info atau punca yang betul adalah pensyarah lah. Pensyarah itu sendiri. Okey, bukan kawan. Bukan kawan awak. Okey. Yang seterusnya adalah ni masih lagi PB masih lagi jalan ni. Mana kerja-kerja khusus yang korang belum hantar, belum settle, hantar. Hantar. Jangan take for granted. Jangan take for granted tak hantar, ni adalah hantar. Tolong submit semua. Biar komplit. Kalau perlu ada practical, contohlah kalau perlu ada end of chapter ada dua submit. Kalau perlu ada ni case study ada, pastikan ada hantar case study. Okey.